Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini ingin saya berkongsi sejarah yang menarik. Sejarah tentang kisah-kisah tragis raja ataupun maharaja yang digulingkan. Contohnya maharaja terakhir China iaitu Puyi. Dahulu dia disembah, dihormati di seluruh China, tetapi akhirnya dia menjadi seorang mekanik dan hidup seperti rakyat biasa. Ataupun maharaja terakhir Empire Ottoman, selepas memilih pakatan yang salah semasa Perang Dunia Pertama dahulu, rakyat menggulingkan pemerintahan mereka dari Turki dan dia dibuang daripada negara. Secara langsung mengakhiri Empire 600 tahun Ottoman. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 kisah tragis raja ataupun maharaja yang digulingkan. 5. Puyi, maharaja China, bekerja sebagai mekanik. Ini adalah kisah maharaja terakhir China dikenali sebagai Maharaja Puyi. Puyi adalah maharaja ke-11 dan maharaja terakhir dinasti Qing, sebuah dinasti yang memerintah China selama 2132 tahun. Puyi diangkat menjadi raja semasa berumur 2 tahun, itu pada tahun 1908. Namun begitu, pada tahun 1911, tercetusnya revolusi Xinhai yang membubarkan pemerintahan di Raja China dan Puyi dilucutkan jawatan. Revolusi Xinhai ialah sebuah revolusi yang menjadi titik permulaan pembentukan negara Republik China yang kita kenal pada hari ini. Walaupun begitu, dia masih lagi mempunyai pengikut yang setia dan pada tahun 1917, dia diangkat sekali lagi sebagai seorang maharaja. Namun begitu, pangkat maharaja dia ini hanya bertahan selama 12 hari. Pada tahun 1934 pula, bila Jepun menakluki daerah Manchuria di China untuk kali yang ketiga, dia diangkat oleh pihak Jepun menjadi maharaja. Namun begitu, pelantikan Puyi sebagai maharaja ni hanyalah untuk menjadikan dia sebagai boneka orang-orang Jepun, di mana dia akan meluluskan undang-undang yang memihak kepada penjajah Jepun dan menindas hak-hak orang di sekitar Manchuria. Pemerintahannya ini berakhir pada tahun 1945 bila Jepun kalah semasa Perang Dunia Kedua. Dia kemudian melarikan diri tetapi akhirnya ditangkap oleh tentera Soviet dan dihantar kembali ke China untuk diadili. Dia telah dibicarakan dan dipenjarakan selama 10 tahun. Bila dilepaskan dari penjara, Puyi hidup di kalangan rakyat biasa. Sekitar tahun 1960 untuk menyara kehidupan, dia bekerja sebagai tukang kebun dan penjual tiket di sana sebelum meninggal pada tahun 1967. Itulah kisah tragis maharaja terakhir China yang digulingkan. 4. Raja Rusia bila seluruh keluarga ditipu. Nicholas II ataupun Alexandrovich Romanov. Ini adalah maharaja Rusia yang terakhir yang memerintah dari tahun 1894 sehingga tahun 1917. Dia dianggap sebagai seorang maharaja yang lemah dan sering membuat keputusan yang menyusahkan rakyat. Walaupun memerintah negara yang besar, tetapi semasa era pemerintahannya, ekonomi dan kuasa tentera Rusia semakin merundum dan lemah. Ini disebabkan dia kurang pengalaman. Kelemahan ini ketara semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Tanpa ada pengalaman di medan perang, dia meletakkan diri dia sebagai komander yang pergi ke barisan hadapan. Sementara meninggalkan pentadbiran negara diuruskan oleh isterinya yang juga tidak mempunyai pengalaman. Mereka hanya memilih menteri yang mendengar cakap mereka dan bukannya memilih menteri yang berpengalaman, tapi selalu berselisih pendapat. Ini menjadikan kerajaan mereka terdiri dari menteri yang lemah. Pada tahun 1917, satu revolusi yang diketuai oleh Vladimir Lenin tercetus. Nicholas II digulingkan dan seluruh ahli keluarga dia ditangkap, termasuklah isteri, 3 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Mereka dibawa ke daerah Tobolsk di Siberia. Semasa mereka berada di sini, ura-ura yang penyokong Nicholas di dalam perjalanan untuk membebaskan mereka. Dengan itu, mereka semua diarahkan untuk bersiap dan berpindah. Mereka kemudian diletakkan di dalam sebuah bilik sementara menunggu untuk bergerak. Tapi malang bagi keluarga diraja ni, mereka ditipu. Bila di sebalik dinding, tembakan dilepaskan membunuh seluruh ahli keluarga. Itulah insiden yang menandakan berakhirnya Empire Rusia. 3. Maharaja di Raja Ottoman memilih pakatan yang salah. Mehmed VI
iaitu Sultan terakhir untuk Empayar Ottoman yang memerintah Ottoman dari tahun 1918 sehingga tahun 1922. Sebuah empayar kerajaan Islam sejak dari tahun 1300 sehingga 1922. Ini adalah empayar yang berjaya menaklukki Konstantinopel ataupun Istanbul pada 29 Mei 1453 dan sejak dari hari itu menjadi sebuah kerajaan Islam yang kuat selama 600 tahun. Tapi malang bila selepas Perang Dunia Pertama, Sultan Mehmed VI bersekutu dengan pakatan yang salah, iaitu Jerman. Selepas sekutu mereka kalah, banyak kawasan negara mereka dimerdekakan, mengecilkan negara Ottoman. Ekonomi dan sentimen rakyat terhadap pemerintahan beraja juga semakin merundum. Ini membuatkan dia meletakkan jawatan sebagai pemerintah pada tahun 1922 dan Kerajaan Republik yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk didirikan untuk menjadi kerajaan baru di sana. Ini secara langsung menandakan pengakhiran Empayar Ottoman. Pada 1 November 1922, dia telah diarahkan untuk keluar dari Istanbul. Dia dan pengikut-pengikutnya dihantar ke Pulau Malta. Sementara berada di situ, niat untuk memperjuangkan nama Ottoman belum berakhir. Dia menulis surat kepada General British Sir Charles Harrington untuk meminta bantuan. Dengan ini, mereka berjaya mendirikan organisasi keluarga diraja yang dikenali sebagai House of Ottoman. Tetapi cubaan ini gagal bila kerajaan Turki membubarkan House of Ottoman pada tahun 1924 untuk mengelakkan sebarang tentangan. Ahli keluarga diraja yang dihalau dilarang untuk kembali ke Turki untuk satu tempoh yang lama. Sultan Mehmed VI meninggal dunia pada 16 Mei 1926 dan dikebumikan di Damaskus, Syria. 2. Muhammad Reza Pahlavi, Iran. Ini adalah kisah pengakhiran tragis kepada sebuah keluarga kerabat diraja Iran, iaitu keluarga diraja Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi ialah Shah ataupun Raja terakhir Iran. Dia menaiki takhta pada 16 September 1941. Sejarah menceritakan yang dia dan keluarganya ialah pemerintah kuku besi, kejam dan zalim. Pentadbiran monarki keluarga Pahlavi ini menolak demokrasi dan akan menindas rakyat yang tidak sependapat dengan mereka dengan memenjarakan ataupun membuang negara. Bukan itu sahaja, keluarga diraja ini juga dianggap sebagai boneka barat. Mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika Syarikat dan Britain. Kebencian rakyat terhadap keluarga diraja ini semakin menjadi-jadi, sehinggalah satu revolusi dikenali sebagai White Revolution, diketuai oleh Ayatollah Khomeini dicetuskan. Keadaan menjadi semakin teruk dan pada 16 Januari 1979, dia terpaksa melarikan diri. Pada 11 Februari 1979 pula, secara rasminya, pemerintahan beraja monarki berakhir di negara tersebut. Selepas itu, Muhammad Reza dan keluarganya melarikan diri ke negara-negara yang berasingan sebelum pergi ke Amerika untuk Muhammad Reza mendapatkan rawatan untuk kanser yang dihidapinya. Iran meminta supaya Muhammad Reza dihantar semula ke Iran untuk dibicarakan, tetapi tuntutan mereka tidak dilayan oleh Amerika. Kehidupan keluarga diraja ni berantakan, anak perempuan dia meninggal, anak lelakinya membunuh diri. Raja terakhir Iran, Muhammad Reza, meninggal dunia ketika berada di Mesir pada tahun 1980. 1. Charles pertama, Raja Austria-Hungary. Charles adalah Maharaja Negara Austria-Hungary, sebuah negara Eropah yang selepas Perang Dunia Pertama berpecah menjadi 10 negara yang berbeza. Dia menjadi Maharaja pada tahun 1916 menggantikan pakciknya Frank Ferdinand yang dibunuh pada tahun 1914. Satu kematian yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Ketika pemerintahannya, negara Austria-Hungary adalah sebuah negara yang memang sudah rapuh. Rakyatnya tidak mahu bersatu. Semua mahukan kemerdekaan negara masing-masing. Dengan itu, pemerintahan monarki ditolak dan kerabat raja digulingkan pada tahun 1918. Masih tidak berputus asa, pada tahun 1921, dia membuat 2 kali percubaan untuk memulihkan kuasa monarki mereka, tetapi tidak berjaya disebabkan kurang sokongan.
Dia dan juga ahli keluarganya dibuang negara dan dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan yang lain untuk mengelak mereka dari dijejaki oleh pengikut mereka. Pada asalnya mereka tinggal di sebuah villa dan dilayan dengan mewah. Namun begitu mereka terpaksa dipindahkan ke Pulau Madeira di Belanda. Tiada kemewahan diberikan kepada mereka sehinggalah Charles meninggal dunia disebabkan masalah pernafasan. Charles dikebumikan di sana tetapi untuk mengingati mereka sebagai keluarga terakhir di Raja Austria-Hungary, hati Charles dan istrinya masih lagi disimpan di biara Muri Abbey di Switzerland. Itulah pengakhiran tragis kepada keluarga di Raja Austria-Hungary. Terima kasih kerana menonton. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk semua goers. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah tentang kisah yang anda rasa paling tragis. Macam biasa, ingin saya ingatkan, jangan lupa jadi notification squad Kubi-Kubi Go. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk menonton episod-episod yang menarik pada masa hadapan. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.